Jangan duk bagi ayat muka Perdana Menteri jatuh. Waktu face down tu, kalau dia muka ripak. Tembang masjid Perdana Menteri. Tuan-tuan ada rasa belagak sikit? Alah. Oh, hebat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Mana ada Perdana Menteri buat kenduri kesyukuran je ni, ada buat itu. Beribu orang. Saya pun duk kata malam ni kopi pun 1000 orang. Tak ada juga tuan-tuan. Kalau saya jadi Perdana Menteri 1000 kot main dengar kuliah dia tuan-tuan. Habis. Tak ada tuan-tuan. Orang buang kuliah ya. Tapi Rasulullah nak dapat perlindungan di Taif. Sampai di Taif, penduduk Taif 7 Nabi dengan ketua batu. Mengalir darah daripada sosok yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Suka untuk saya memperingati diri saya dan para hadirin sekalian yang mana yang masih belum niat i'tikaf. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf, mudah-mudahan keberadaan kita dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kitab kita tuan-tuan pada muka surat 57. 57 tuan-tuan jumpa nak. Kita baca kitab senang tuan-tuan, nak ceramah tak berani dah, masjid tuan-tuan dah jadi qaryah Perdana Menteri dah. Silap cakap bahaya. Dulu tak apalah masjid tuan-tuan dulu biasa-biasa ya. Lah bukan bisya-bisya dah tuan-tuan. Saya nak mai pun saya takut. Dulu berani jugalah, duk ponting-ponting lah tak berani. Masjid Perdana Menteri tuan-tuan buat main. Jadi kita sambung pada muka surat 57 tuan-tuan, iaitu menghubung silaturrahim. Hari ini kita nak tengok salah satu daripada amalan yang boleh membawa kita ni ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghubung silaturrahim. Hubung silaturrahim ni tuan-tuan, suatu daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka memutus tali silaturahmi ni tidak akan masuk ke dalam syurga, Nabi kata. Dia balik ke akhirat ni dua ya tuan-tuan ni, sama ada tuan-tuan ni dimasukkan ke dalam syurga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nak jadi orang yang berjaya ataupun nak jadi orang yang rugi di akhirat kelak. Orang yang berjaya, mereka yang dilepaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Mari kita tengok. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: Ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam atau kama qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Bismillah. Daripada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam dia kata apa dia? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang ni Nabi dia tak bagi arahan ni, seruan ni khusus kepada orang yang beriman saja, tidak. Yang Nabi bagi secara universal, yang Nabi bagi secara umum. Nabi kata pada dia, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Pesanan ni tuan-tuan, semua kena ambil. Nabi kata, Afsyus salam. Yang pertama Nabi sebut, sebarkanlah salam.
Ni Nabi suruh yang pertama amalan ni tuan-tuan nak masuk dalam syurga ni. Nabi kata sebarkan salam. Makna dalam hidup ni tuan-tuan, jangan kita duduk pilih orang untuk kita bagi salam. Sebab tu ulama kata di antara perkara yang akan berlaku di akhir zaman, benda yang akan berlaku di akhir zaman ni kata ulama, bila mana manusia akan memberi salam kepada golongan yang mereka kenal saja. Ni perangai akhir zaman tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok akhir zaman ni lagu mana Pak Long? Orang dia panggil salam dekat orang yang dia kenal ya. Orang yang dia tak kenal, dia takkan panggil salam. Yang ni masalah tuan-tuan. Dia akan panggil salam dekat orang yang dia kenal. Assalamualaikum. Kawan tu dia kenal. Dia tak kenal, dia takkan panggil salam. Inilah masalah akhir zaman yang kita kena buat. Sama ada orang tu kita kenal ke, kita tak kenal ke, individu tersebut kawan kita ke, bukan kawan kita ke, tanggungjawab kita yang Rasulullah suruh buat apa dia? Sebarkan salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Ni saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan ni, mari kita ubah perangai tuan-tuan. Jumpa orang panggil salam. Ini di antara amalan yang nak mengikis ego kita. Setiap orang ni dia ada ego. Saya ada ego, tuan-tuan ada ego, maklum ada ego, semua kita ni ada ego. Ada ego kita yang tersendiri. Cara nak mengikiskan ego kita ni bagaimana? Caranya, yang pertama, tolonglah tuan-tuan kita ni sebarkan salam. Sayyidina Umar radhiyallahu an, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata apa dia? Rasulullah ni bila dia bercakap ni yang saya kata tuan-tuan, Rasulullah ni dia hebat pada kita. Dia bagi contoh dan dia mampu menjadi contoh. Beza dengan saya ni ustaz, mai duk mengajar tuan-tuan tiap-tiap bulan. Saya tengok jadual dekat papan kenyataan tu, tiap-tiap malam tuan-tuan ada kuliah. Hebat tuan-tuan ni. Tiap-tiap malam tuan-tuan ada kuliah. Tuan-tuan ni mau ta'alim saja lagi ya. Kira masjid Tamaraka ni bawah sikit pada masjid Al-Azhar ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ta'alim saja ya. Ini Zahira ni. Kalau tuan-tuan ta'alim saja ya. Saya main mengajar lagi di Moton. Lepas ni tuan-tuan boleh mengajar lah. Tiap-tiap malam saya tengok tu. Tu dia buat kotak tu. Muka. Saya dah bilang 30 muka. Tu muka ustaz, bukan muka wanted. Muka ustaz. Kan tuan-tuan ta'alim lagi. Tiap malam mengaji fiqh lah, tafsir lah, hadis lah, umum. Tak tahu nak mengaji apa. Ustaz tu pun tak tahu nak mengajar apa. Saya nak mengajar hadis boleh? Hadis ada dah ustaz? Oh ada dah. Saya nak mengajar fiqh ada dah ustaz? Saya nak mengajar tasawuf ada dah ustaz? Saya nak mengajar tafsir pun ada dah ustaz? Oi, semua ada. Tak apa dah, saya mengajar Quran tajwid lah. Yang tu tiap-tiap malam ustaz lepas mayang. Lah, kan ustaz tu tak tahu nak mengajar apa, dia kata umum lah. Tuan-tuan, ustaz-ustaz yang 30 muka tu ada dekat papan kenyataan di luar tu, sama yang macam saya. Apa dia? Boleh bagi contoh, belum tentu boleh menjadikan dirinya sebagai contoh. Kita ceramah Maulidur Rasul, kita cerita Rasulullah macam ni, kita cerita Rasulullah macam ni. Rasulullah dia suruh kita memberikan maaf. Rasulullah seorang pemaaf. Mana dia ustaz cerita yang Rasulullah pemaaf? Tuan-tuan pergi ke Mekah. Tuan-tuan akan pergi ke satu tempat, bayar lebih sikit, dia bawa namanya Taif. Pergi ke Taif ni, dengar cerita, bukan nak pergi ke darah buah. Tuan-tuan duk pergi duk melantak buah segar ya. Tempat sejuk Taif ni tuan-tuan. Rasulullah keluar daripada Mekah. Penduduk Mekah usir Nabi keluar. Nabi pergi ke Taif. Sampai ke Taif dengan harapan boleh dapatlah perlindungan. Orang Taif halau Nabi dengan ketul batu. Tuan-tuan nak kata apa dia masalah tuan-tuan? Hari ni saya duduk main ceramah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz lain duduk berdakwah ni, apa ujian yang kami dapat? Habis kuat, orang tak suka, orang buang, terminate kuliah dari masjid. Tu ya.
Tuan-tuan kalau tak berkenan dengan satu orang ustaz, tuan-tuan akan beritahu ustaz, mulai bulan depan kita hold dulu kuliah ustaz atas sebab-sebab yang tertentu. Tu kira paling baik lah. Ustaz tu kena faham lah, hold tu kira cari tempat lain lah. Saya pula punya tabiat tuan-tuan, kalau orang buang kuliah, jangan duk harap saya nak pergi lah. Ada di Selangor ni 3-4 tempat telefon ustaz bila boleh main. Dulu hampa buang kan? Ya ustaz, dulu ni kita ada masalah ustaz tu yang kita buang. Cukuplah. Cari ustaz lain nak dengar saya punya kuliah, buka le YouTube. Saya bukan GRO, rasa nak guna panggil dah puas terajang. Habis paling tak suka kita buang ustaz tu kuliah. Saya tak pernah lagi pergi tempat kuliah ni tuan-tuan, orang tuju saya dengan ketua batu. Pergi balik ustaz, tak ada. Paling caking apa lepas tuju saya dengan karipak lepas kuliah. Lepas ambil karipak, lepas bawa dalam pinggan. Makan ustaz. Saya pergi makan bar tak tahu lah. Karipak lacap pati lah. Masjid Perdana Menteri bukan karipak lagi kot. Korang-korang berani kambing. Jangan duk bagi ayak muka Perdana Menteri jatuh. Waktu face down tu, kena jamu karipak. Tembang Masjid Perdana Menteri. Tuan-tuan ada rasa belagak sikit lah. Oh hebat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Mana ada Perdana Menteri buat kenduri kesyukuran. Masjid ni ada buat itu. Beribu orang. Saya pun duk kata malam ni kopi pun 1000 orang. Tak ada juga tuan-tuan. Kalau saya jadi Perdana Menteri 1000 kot main dengar kuliah dia tuan-tuan. Habis tak ada tuan-tuan orang buang kuliah ya. Tapi Rasulullah nak dapat perlindungan di Taif, sampai di Taif, penduduk Taif tuju Nabi dengan ketua batu. Mengalir darah daripada sosok yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuju ni bukan main-main tuan-tuan. Orang Kedah panggil Tengelong. Sini tak ada lah. Dia panggil lempak dengan tuju dia. Kedah lempak pun lempak. Tuju pun tuju. Kalau jauh lagi dia panggil Tengelong. Tengelong dengan ketua batu tu. Berdarah tubuh badan Nabi. Turun malaikat yang menjaga bukit Gubuka, Gunung Gadang, mai jumpa dengan Nabi, minta kebenaran dekat Nabi, nak hempat puak-puak Taif ni dengan bukit. Nabi kata jangan. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nabi berdoa pula, ya Allah, tolong bagilah petunjuk kepada kaum aku ni ya Allah, kerana sesungguhnya mereka tak tahu, mereka tak faham dengan mesej dakwah yang aku bawa. Orang buat jahat, Nabi balas dengan baik. Apa dia? Nabi balas dengan doa. Nabi dia bercakap, dia buat tak apa yang dia bercakap tuan-tuan? Yang ni kata Rasulullah berbeza dengan kita. Dia memberi contoh dan dia mampu menjadi contoh. Yang ni orang lain tak boleh buat. Bukan kata orang lain saya orang tak boleh buat tuan-tuan ni. Cakap nak buat. Cakap senang. Nak buat tu yang bukan senang tu. Ya Allah. Nabi kata bagi maaf. Nabi bagi maaf. Ni Nabi kata apa dia? Panggil salam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata apa dia? Rasulullah cukup suka memberi salam. Kadang-kadang kata Sayyidina Umar, kami ni tak sempat nak panggil salam. Sayyidina Umar kata Nabi ni kalau jumpa dia panggil salam, jumpa dia panggil salam, sampai tahap kami ni tak sempat nak panggil salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata pernah satu ketika aku ni, dia kata, jalan-jalan selisih dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, selisih dengan Nabi. Sayyidina Umar kata apa dia? Aku ni sembunyi di belakang satu ketua batu ni, sembunyi sebab nak panggil salam dekat Nabi, sembunyi di belakang batu. Nabi pun mai berjalan-jalan dekat dengan batu. Sayyidina Umar pun lompat keluar nak panggil salam dulu kat Nabi. Dia baru asal Nabi kum siap dah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita ni ada ego, kita nak panggil salam kat orang,
Suami nak bagi salam dekat isteri, Allah, bukannya mudah. Ada tapi bukannya mudah. Anak kita duduk dekat tengok TV, anak lintas dia buat tak tahu, kita panggil, oi, tak nampak aku duduk tadi pak Allah bah, nampak ni tak erti nak bagi salam kan, masuk daripada pintu ni tak erti nak bagi salam kan. Oh lupa bah, jangan ada ubat dah, keluar balik, masuk bagi salam balik pak dia. Kakak jadi anak Korea Perdana Menteri ni, dia act 1 jam ni. Anak teman keluar, masuk balik. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Lagu tu. Esok malam, anak pula tengok TV, pak pula masuk. Bapak ni dia lintas, dia buat bodoh ya kat anak. Anak kata, hei, tak nampak orang? Mana anak kata begitu? Anak kata apa, tak kena salam pun. Aku pak kah hang pak? Dia duduk dalam rumah, anak balik pun nak kena bagi salam. Anak duduk dalam rumah, dia balik pun nak kena bagi salam. Ego. Bos, majikan nak bagi salam ke dekat pekerja? Majikan nak bagi salam ke dekat staf? Tuan-tuan faham ke saya bercakap ni? Tuan-tuan faham? Nampak tuan-tuan lain macam? Tuan-tuan nak suruh saya ulas keputusan pilihan raya ke malam ni? Tak payah ulas lah tuan-tuan, dakwah pun nak hilang lah. Dakwah pun nak hilang lah. Lebih kurang lah kita lah, kami Kedah, tuan-tuan Selangor, elok hilang celuk pula. Pilihan raya negeri, celuk pula. Yang ni pun duk ujung-ujung ni, celuk pula. Tak tahu lah tuan-tuan ni. Ni panggil salam. Sebab tu salah satu cara nak bunuh ego dalam diri kita, panggil salam. Ni Nabi ajak, bukan pakar motivasi yang bagi tip. Rasulullah yang bagi tip. Tuan-tuan, jom kita mula sebarkan salam. Kita mula sebarkan salam tuan-tuan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata, di antara kita dengan kita ni ada 6 hak yang kita kena tunai. Yang ni tak ada dalam hadis ni. Saya dengan tuan-tuan ada 6 hak yang saya kena tunai. Dipanggil hak sesama Islam. Haqqul muslim 'alal muslim sittun bil ma'ruf. Hak sesama Islam ada 6 perkara yang kita kena tunai. Haqqul muslim 'alal muslim sittun bil ma'ruf. Hak sesama Islam ada 6 yang kena tunai. Yang mana bawa buku tulis, yang tak bawa apa? Tuan-tuan tengok muka pun tahu jenis kuat mengapa. Dalam Malaysia ni anak murid yang paling cerdik ni duk tamalkan. Semua apa? Bukan dekat apa, kitab pun tak ada. Dia tahu dah apa yang ustaz nak baca. Tu saya kata tuan-tuan alim, 6 benda. Yang pertama maklum Nabi kata apa dia? Yusallimu alaihi idza laqiyahu. Bila berjumpa tolong panggil salam. Nombor 1 Nabi kata hak yang kena tunai. Bila berjumpa kena panggil salam. Yang kedua Nabi kata bila bersin kena tasmid. Piang kawan dia kata alhamdulillah. Kalau kawan dia tak kata, lain dia cerita ni, kawan dia kata alhamdulillah, kita jawab balik. Kalau dia tu lelaki, yarhamukallah. Kalau dia tu perempuan, yarhamkillah. Yang ketiga, wa yujibuhu idza da'ah. Kalau kawan kita jemput, perkenankan jemputan dia. Yang keempat, wa ya'uduhu idza marida. Bila kawan kita sakit, ziarah dia. Sekali kita nak baca tuan-tuan ni hadis dalam kitab kita yang kedua malam ni kita nak baca. Yang keempat, yang kelima, bila kawan kita minta nasihat, fansah lahu, maka nasihatlah dia. Kawan kita ada masalah, dia minta kita bagi advice, nasihat, tolong bagilah. Nasihat ni tuan-tuan kena bagi untuk membina dia, nak bagi dia jadi baik, bukan nak pelingkup dia. Ni beza. Ada orang dia minta nasihat, kalau kita tak minta dia nasihat, kita tak sakit hati. Minta dia nasihat, kita sakit hati. Ni, kalau kita tak minta dia nasihat, tak sakit hati. Ni aku nak tanya hang ni,
Aku punya bisnes ni Allah Ta'ala ujilah. Awak jadi macam mana? Dia menambah macam drop sikit lah. Tu aku duk kata. Ni cukup sakit hati tu. Taman rakam ada perangai jenis ni tuan-tuan. Aku duk kata dah. Hang tak mau dengar cakap aku. Wah keluar rokok hisap. Aku duk kata dah. Jangan. Sakit hati tu tuan-tuan. Hang ni pun kadang-kadang aku nak abang ke hang. Keras kepala hang ni. Orang Kedah kata ketegak. Lah rantau. Langit tinggi ke rendah. Aku minta hang nasihat. Bukan hang maki dan kutuk aku. Nasihat dekat dia. Tak apalah Din. Nampak macam mana Din. Guru yang paling berharga. Yang paling tepat mengajak kita. Nama dia kesilapan. Saya nak tanya tuan-tuan, saya baru 32. Tuan-tuan lagi tua pada saya. Siapa dalam masjid malam ni yang tak pernah belajar daripada kesilapan? Cuba angkat tangan. Sebab apa yang kita cerdik tuan-tuan? Sebab kita belajar daripada kesilapan. Itu yang kita cerdik. Sebab tu pepatah Melayu kata, belajar daripada kesilapan. Guru yang takkan terlepas sesiapa pun yang belajar dengan dia, namanya kesilapan. Bila hang belajar dengan kesilapan, hang akan jadi baik. Betul ke tak? Dulu kita bodoh, buat rumah, caya ke orang. Benda 80,000 dia cas 120,000. Bila kita tahu, oh macam ni cara, kita belajar daripada kesilapan. Lah kita cerdik dah. Sebab tu belajar daripada kesilapan. Abang kata Din, ni aku nak beritahu dekat hang Din, sabar Din. Nak buat macam mana kita belajar daripada kesilapan Din? Itulah aku pun duk nampak kena belajar daripada kesilapan. Ya. Yang kedua Din, aku nak beritahu dekat hang Din, yang ni Allah Ta'ala nak selamat hang. Kalau hang jadi orang kaya Din, bagi nasihat dekat dia. Dia kata aku ni dengar hang punya cakap ni, aku rasa tenang lah. Terima kasih. Fansah lahu, nasihat dia. Jangan duk maki dia. Jangan duk kutuk dia. Hang tu lah bodoh. Orang cakap tak mau dengar, bodoh. Pak hang pun bodoh macam hang lah. Bukan cakap pak hang, pak aku beritahu Tok Wan hang pun bodoh macam tu dia tuan-tuan. Dia minta nasihat, hang punya maki kutuk sampai ke Tok Wan. Tak mau macam tu tuan-tuan, tak mau. Nabi kata, yang keenam, wa yatba'u janazatahu idza mata. Bila kawan hang mati, iring jenazah dia pergi dekat kubur. Ni hak. Hak yang kita kena tunai. Ni yang pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi kata yang kedua, wahai manusia, yang kamu kena buat apa dia? Jamu orang makan. Buat makan. Sebulan sekali paling kurang buat makan tuan-tuan. Macam tuan-tuan masjid ni kuliah tiap-tiap malam. Tuan-tuan ambil satu malam setiap bulan buat kenduri. Ataupun 2 bulan sekali buat kenduri. Tuan-tuan nak pilih malam yang ustaz tu mengajar orang tak beramai. Jimat. Tu saya nak bagi cara penjimatan. Tanya Nazir kita, malam bila yang orang tak apa ada? Nazir kita kata, masa malam Quran tajwid orang tak ada. Tapi aku nak bangga hang pun, dia tak ada masa kuliah ya. Mayang dia ramai balik. Ni problem juga. Wa at'imut ta'am, jamu orang makan malu. Tuan-tuan janganlah jadi orang yang kedekut tuan-tuan. Oi, saya ni kadang-kadang heran dengan orang yang kedekut ni. Dia tak yakin dengan Allah ke apa dia tuan-tuan, orang yang kedekut ni. Jamu orang makan takkan rugi. Ni Nabi suruh. Nabi suruh tuan-tuan jamu orang makan. Yang ketiga, wasilul arham. Hubunglah silaturrahim. Nabi kata. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Bangkit bangun di tengah malam sepertiga yang terakhir. Di saat mana orang tu lena
hang bangun semayang, dan dalam solat hang, dalam doa hang, dalam munajat hang berdoa kepada Allah atas keselamatan umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, 4 benda ni Nabi kata kalau kita buat betul-betul, dia boleh hapus tak keegoan daripada diri kita? Tuan-tuan cuba fikir. Dia boleh kikir tak keegoan daripada diri kita? Kalau 4 benda ni kita buat. Yang pertama, jumpa orang panggil salam. Oi tuan-tuan, yang paling teruk nak panggil salam dekat siapa tuan-tuan? Dekat musuh. Kalau orang yang kita tak kenal kita panggil salam, boleh gagah lagi musuh. Sebab tu saya nak abang kat tuan-tuan, hidup ni tuan-tuan kena ada juga, kena belajar daripada orang politik. Orang politik ni pun ada juga benda-benda yang tuan-tuan boleh ambil contoh daripada mereka. Apa dia? Antaranya orang politik ni tuan-tuan, jiwa dia besar. Tuan-tuan ambil. Orang politik ni dia jumpa musuh pun dia boleh menyembang. Ini beza dengan kita. Kita kalau musuh sungguh. Tuan-tuan cuba fikir tengok tuan-tuan. Sebab tu yang Andy Lala kata dalam politik ni tak ada yang tetap. Janganlah kita duk harap sangat. Dalam politik ni tak ada benda yang tetap. Yang tetap ni satu ya tuan-tuan ni, pengurusi tetap. Tu pun orang tak tetap, jawatannya tetap. Mana ada tetap dalam politik ni tuan-tuan? Dulu kita tengok filem Tamil dia pening. Lah ni tengok filem Malaysia, politik Malaysia, Tamil pun pening. Dulu tuan-tuan kita tengok filem Tamil, oi politik Tamil dahsyat. Lah ni tuan-tuan, politik Malaysia, Tamil pun pening. Saya ni tuan-tuan nak ceritakan tuan-tuan lah, peminat filem Tamil. Semalam saya tengok satu filem Tamil tuan-tuan. Saya harap di Malaysia tak jadi lagi lah macam tu. Politik yang dalam filem Tamil tu cerita, nak jadi ahli politik yang berjaya ni 3 step kena buat. Yang pertama, kena jadi jahat. Yang kedua, kena jadi gangster. Tahap yang ketiga, barulah jadi ahli politik. Semalam saya tengok filem tu, calon-calon yang masuk tanding semua kepala gangster. Harap tak jadi di Malaysia lah tuan-tuan. Dalam politik ni tuan-tuan, mana ada yang tetap? Tuan-tuan cuba beritahu saya, mana ada tetap tuan-tuan? Raini kutuk esok kawan, tu politik. Tu politik tuan-tuan. Saya rasa bulan lepas saya duduk sembang dekat masa makan tu, saya duduk cerita tu. Jadi bulan ni. Mana ada yang tetap? Sebab tu jangan kecewa dengan politik ni, tak ada yang tetap. Orang tanya, ustaz no, siapa? Dulu duk bergaduh, dia boleh duduk sekali. Tak tahu. Tu politik. Orang politik, dia bergaduh sama-sama mereka. Bergaduh politik, bukan macam kita bodoh ni. Bergaduh sungguh. Sampai adik-beradik pun tak tegur kita ni. Kerana beza parti. Balik kampung. Aku tak mau duduk dengan hang geng sana, aku geng ni, aku tak mau. Tu kita ni tuan-tuan. Orang politik, dia bergaduh politik. Cuba tuan-tuan bergaduh politik. Saya duk kata dekat tuan-tuan, tuan-tuan nak jadi aman, tenang, tuan-tuan duduk sama-sama tuan-tuan, tuan-tuan scan dulu. Kalau nak sembang politik, bergaduh tak? Oh tak boleh, yang ni parti tak sama dengan aku. Saya punya konsep tuan-tuan, bila saya duduk sembang, saya anggap semua parti politik ni senang lah, semuanya betul. Sebab apa ada tuan-tuan, kita duduk 4 orang, 4 orang ni parti yang tak sama. Setiap orang dia akan kata parti dia betul, parti kawan ni tak betul. Betul tak? Lah tuan-tuan ambil sikap, lah kita jangan duduk sembang lah parti nak, semua betul. Parti hang pun betul, parti hang pun betul, parti hang pun betul, parti hang pun betul. Betul tu sebab apa dia? Sebab hang takkan kata parti hang tu tak betul, melainkan betul saja. Kita kata parti dia tak betul, dia kata parti dia betul, parti kita tak betul. Lah jangan nak sembang bab parti. Selamat ke tak? Tuan-tuan cakap sembang benda yang semua ni sepakat. Apa dia? Kalau orang lelaki sembang bab nikah 2, semua parti setuju. Sembang bab nikah 2, walaupun tak berani. Hak sembang tu bukan berani, hak berani tak sembang.
Hak sembang, oi. Dia nikah dua macam ni, dia bukan boleh fikir lama-lama. Kalau fikir, oi, sembang macam dia bini 4 pada seorang tu kan. Orang yang berani, dia tak sembang, tertawa balik dua. Sembang. Orang politik ni, salah satunya jiwa dia besar. Tuan-tuan cuba belajar daripada orang politik. Jumpa musuh panggil salam. Assalamualaikum. Tobat, kerak jari ustaz, saya tak boleh buat. Hak ni masalah kita tuan-tuan. Yang kedua, Nabi kata pada dia, wa at'imut ta'am. Tuan-tuan cuba belanja tengok musuh makan. Lagi tobat, bukan dekat tobat tambah belakang lahum, tobat lahum tak boleh buat. Celaka ni tak ada dia belanja tak ni, habis duit celaka tu, celaka ni tak boleh pakai tak, celaka ni tak boleh pakai tak. Ni Nabi kata. Yang ketiga, hubungkan silaturahmi. Yang keempat, bangun di tengah malam salat. Dan yang terbaiknya, lepas salat berdoa untuk umat Islam. Nabi kata 4 benda ni kalau hang boleh buat, tadkhulul jannata bisalam. Pilihlah pintu syurga mana yang kamu nak masuk, ia dengan selamat. Artinya, daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, buatlah jamuan makan, hubungi silaturahim, dan sembahyanglah di tengah malam, yakni qiyamul lail, ketika manusia lain sedang tidur. Pasti kamu dapat memasuki syurga dengan selamat. Keterangan hadis di atas merupakan pidato sulung Nabi kita ketika mana ia baru sampai di kota Madinah. Hadis ni Nabi sebut masa mana? Kata pengarang kitab, penyusun kitab ni, ketika mana Nabi SAW sampai di kota Madinah dalam peristiwa Hijratul Rasul SAW. Orang tanya, tuan-tuan duk dengar ceramah Ma'al hijrah ni lama dah tuan-tuan ni. Masalah faham dengan tak faham ya, yang tu ya. Dengar lama dah. Bagaimana Nabi menyatukan di antara Al-Aus dan Khazraj? Bagaimana Nabi menyatukan di antara Muhajirin dan Ansar? Bagaimana? Apakah rahsia Nabi menyatukan di antara Aus dan Khazraj? Apakah rahsia yang Nabi boleh menyatukan di antara Muhajirin dan Ansar? Di sana tuan-tuan, di Madinah, di Yathrib ni Pak Long, dia ada 2 golongan. Sebelum kedatangan Islam, dia ada 2 golongan yang berpecah di sana, dipanggil sebagai musuh tradisi, Aus dan Khazraj. Ada kadang-kadang orang dia keliru. Yang mana Aus dan Khazraj ni mana tu Ustaz? Muhajirin dengan Ansar ni macam mana pula Ustaz? Baik, saya terang. Di Madinah waktu tu, nama dia Yathrib. Ada 2 puak yang berpecah. Nama dia Aus, nama dia Khazraj. Islam satukan mereka ni. Nama dia bila dia jadi satu golongan, nama dia Ansar, geng Madinah yang membantu orang yang daripada Mekah main dengan Nabi ni. Geng Mekah yang main dengan Nabi SAW, nama dia Muhajirin. Islam datangnya menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Islam kedatangan dia membawa rahmat, kasih sayang. Islam kedatangannya membawa semangat perpaduan dan penyatuan. Ni Islam. Kita tak boleh berpecah, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Allah Ta'ala sebut dah. Arahan Allah, kalau kita tak mau ikut arahan Allah, arahan siapa lagi yang kita nak ikut, tuan-tuan? Kalau arahan Allah kita tak boleh ikut, tuan-tuan nak ikut arahan siapa lagi? Saya nak tanya tuan-tuan, arahan siapa lagi yang tuan-tuan nak ikut kalau tuan-tuan tak mau ikut arahan Allah?
Allah Ta'ala kata, wa ati'ullah, dan taatlah kamu kepada Allah. Bab ketaatan kepada Allah ni tidak ada tolak ansur. Dengan manusia ni tuan-tuan boleh taat selagi mana manusia tu tidak mengeluarkan sesuatu perkara dan arahan kemaksiatan kepada Allah, tuan-tuan follow. Tapi bila ketaatan kepada manusia itu bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala nak, masa tu tidak ada kewajipan taat kepada mana-mana manusia. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesuatu makhluk yang mana ketaatan itu membawa kepada pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dah. Wa ati'u Allah war rasulah, dan kena taat kepada siapa? Yang kedua, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, jangan kita berbantah-bantah, jangan kita bergaduh, jangan kita bertelingkah di antara kita, bersengketa di antara kita, jangan. Fatafshalu, kamu akan rasa semangat yang down. Wa tadhhab rihukum, kekuatan kamu akan hilang. Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan cuba tengok Nabi ni, dia keluar daripada kota Mekah. Dalam peristiwa hijrah ni tuan-tuan, ni saya nak ulas sikit pasal hadis ni kena yang tu. Nabi keluar daripada kota Mekah. Ada orang dia kata dekat Nabi, ketika mana Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, arahan Nabi keluarkan kepada para sahabat agar umat Islam yang ada di Mekah keluar. Masa tu ada juga pandangan kata, janganlah kita keluar. Kenapa kita nak menyerah kalah? Ini bumi kita. Ada juga tuan-tuan, hak jenis-jenis ni ada juga ni. Hak jenis perangai lagu Taman Rakan ni zaman dulu pun ada. Bila Nabi musyawarah, Nabi dia tak pernah buat keputusan secara individu. Nabi dia tak pernah guna kuasa veto dalam apa-apa keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak pernah guna kuasa veto dalam apa-apa arahan. Nabi tak nak guna. Kita hari ini ada kuasa sikit tuan-tuan, tak guna dah musyawarah. Duduk dalam keluarga, dia jadi ketua keluarga. Isteri nak bagi pandangan, tak boleh hantar abang bodoh. Diam, bodoh. 4 kali bodoh tuan-tuan dalam satu kenyataan. Bini tak kata apa. Sombong. Bini dia kata, abang, ni rumah kita, hantar apa, duit pun tak bagi, bodoh. Maklum rasa macam mana kalau suami kata gitu, apa perasaan isteri? Allah. Gamak abang nak. Gamak abang. Bodoh. 4 kali tuan-tuan. Lah tak mau kena bodoh, duduk diam. Bila bini diam, dia marah pula. Aduh. Cakap sikit, sengak. Cakap sikit, sengak. Jawablah. Lagi abang kata bodoh pula. Sombong. Hui. Ada pangkat lagi, sombong. Ada gelaran lagi, sombong. Dia sombong. Baru boleh haji, tak panggil haji, tak menjawab. Din. Dia berkata tak. Kawan dia kata, hang cuba panggil Haji Din. Haji Din. Ya. Beralih. Sombong. Orang tanya saya, Ustaz, syok jadi datuk. Ada waktu seronok tuan-tuan, ada waktu tak seronok. Dulu pergi ceramah, ada tempat bayar. Lah ni pergi ceramah, banyak tempat tak bayar. Datuk. Ada saya pergi ceramah baru ni. Sini bagi syagu hati, sini bagi surat. Saya pergi ceramah dekat Datuk Surah tu. Terima kasih nak duk. Ni apa syagu hati sikit. Barakallahu fiik. Terima kasih. Kita pun baru lipat bulan bukit. Datuk ni ada sikit surat sumbangan. Ambil balik dalam bukit, bagi balik kan. Dulu masa jadi ustaz tak kenal lagu tu. Sombong.
Apa beza tuan-tuan? Tak ada beza apa. Ustaz ke datuk ke tak ada beza apa tuan-tuan ni. Tak ada beza apa. Kenapa yang kita nak sombong dengan gelaran-gelaran ni? Nak sombong apa? Jangan sombong. Allahu Akbar. Nabi dia tak sombong. Walaupun dia Rasul. Walaupun dia Habibullah, kesayangan, kekasih Allah. Nabi tak sombong. Sesuatu keputusan yang Nabi nak buat untuk umat, Nabi akan adakan musyawarah. Wasyawirhum bil amri. Ar'an. Bila dapat musyawarah, keputusan daripada mesyuarat tersebut menyatakan bahawa kita keluar daripada Mekah untuk seketika waktu kita hijrah, kita berpindah ke Madinah. Bila arahan ni keluar, ada di kalangan umat pada waktu itu kata, "Hai, kenapa yang kita nak kena menyerah kalah? Jangan." Oh, masa tu. Apa dia punya apa? Dia punya ada satu kata-kata tu, biar mati bermaruah apa tu? Betul lah. Saya pun tak ingat tu. Biar mati sebagai pejuang daripada mati sebagai pengecut. Oi. Bisa dengar ayat tu? Oi. Saya bisa dengar, biar kita mati sebagai pejuang daripada mati sebagai pengecut. Lawan, tetap lawan. FRU media tuang dulu tuan-tuan. Allah, kita kena dulu himpunan mana kita tak nak sampai tuan-tuan. Sejak tua ni tak sampai. Tuan-tuan nampak? Bersih tak bersih, blackout tak blackout dulu lah punya cerita lu Zaman-zaman jahiliah dulu ni sampai duduk di dataran mereka tu, tengok FRU, oh kata kacau. Ada Pak Long tu, pantang, undur, lawan, tetap lawan, takbir sampai parah suara. Inilah bini dia telefon, abang balik tak main hotel ni, anak penat balik tuan-tuan. FRU halau tak balik, bini call balik terus. Hak kepala tu khalifah tu. Biar mati sebagai pejuang, jangan mati sebagai pengecut. Oh, kita pun semangat. Tentu dia tuang. Ni. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa yang kita nak kena keluar ni? Pasal apa? Sebab tu Nabi dalam perjuangan dia, Nabi ambil konsep. Nabi guna konsep Rasulullah. Apa dia? Mudah. Apa dia konsep Rasulullah tuan-tuan? Kita ambil dua. Kita kalah untuk menang ataupun menang untuk kalah. Dia ada dua. Tuan-tuan pilih, tuan-tuan nak yang mana? Tuan-tuan nak menang untuk kalah ataupun kalah untuk menang? Dalam kita nak berjuang, dia ada dua benda tuan-tuan. Menang untuk kalah. Ada orang biar menang awal, kalah hujung. Ada orang yang cerdik, biar kalah awal, menang hujung. Saya bagi contoh, mudah tuan-tuan nak faham. Kita bergaduh dengan bini kita, apa guna? Menang pun tak ada untung, kalah pun tak ada rugi. Biar kita kalah pun tak apa. Bini kita duk marah, kita mengalah, okey lah betul ke hang lah. Hang betul lah, hang betul. Dia teriak, lah hang betul. Abang salah, abang salah. Kawan kita kata, tak, yang betul itu hang, bini hang yang salah. Tak, kalau aku mengalah pun, biar aku kalah mula, aku untung panjang. Menang di hujung, walaupun kalah di mula. Kita kalah, bini kita jadi elok. Buat apa kalau kita menang, keluarga kita jadi terabuk. Itu konsep dia. Rasulullah dalam peristiwa hijrah, Nabi ambil konsep kalah untuk menang, bukan menang untuk kalah. Baiklah, kita keluar dulu, pergi ke Madinah, atur strategi. Akhirnya
Islam dapat menawan balik Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Betul ke tak? Sebab dalam Islam ni tuan-tuan kena ingat dalam Islam ni Pak Long, perjuangan Islam untuk menggapai keredaan, bukan untuk menggapai kemenangan. Beza. Kita berjuang untuk Islam ni untuk apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan nak menang ke? Tuan-tuan nak keredaan? Mana lebih baik? Kita tak menang tapi kita dapat keredaan, dengan kita menang kita tak dapat keredaan. Tuan-tuan nak kemenangan tanpa keredaan ataupun keredaan tanpa kemenangan? Pilih ya. Kalau tanya saya lebih rela tuan-tuan dapat keredaan walaupun tak dapat kemenangan. Tuan-tuan faham ke tak ni? Hai. Bukan saya terang banyak tu pun tuan-tuan tak faham. Awak malam ni tak ada cerun-cerun tuan. Kau tak masuk lagi. Duit heran awak tak cerun-cerun. Sagi masuk cerun-cerun tu lajak 10 minit boleh kot? Lajak 10 minit lah. Tuan-tuan nak balik apa baru 8.30. Kita berhenti 8.35 kita berhenti ya. Saya pun bukan larat nak cakap banyak-banyak, nak kena tarik pula. Ni faham tak saya dah terang ni? Nabi ambil konsep biar mengalah dulu, asal menang kemudian. Konsep yang Rasulullah guna pakai dalam perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar. Bila Nabi keluar tuan-tuan, umat waktu tu pertikai pula benda yang kedua. Yang pertama tadi pasal apa kita nak kena tinggal tanah air kita ni? Kita bertahan habis-habisan hingga darah yang terakhir. Tu. Pejuang Islam bukan pejuang Melayu. Pejuang Melayu lekeh. Pejuang Melayu macam Rocky Hanum nyanyi kat Cikgu Syari, kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Tuan-tuan dengar tu, tentera Islam punya lagu tu. Woi, macam nak mati tuan-tuan dengar lagu tu. Perang mati. Mai dengar lagu Melayu tuan-tuan balik rumah tu. Kekanda di medan perang, adinda di medan seni. Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Yang kedua, tentera Islam bertikai. Pasal Nabi suruh umat Islam yang keluar dulu ni, muhajirin yang keluar dulu. Dalam peristiwa hijrah tuan-tuan, yang pergi ke Madinah ni, umat dulu, Rasulullah duduk di Mekah. Lepas kata mampu ada bunyi lagu tu. Oi, kita yang nak keluar, lepas Rasulullah tak mau keluar. Saya ambil masa sikit tentang ada buat jukir mata lagu tu, saya tak takut. Allah bagi cukup sejam tuan-tuan pun. Kalau tuan-tuan nampak lah apa yang tuan-tuan duk dapat lah ni, tuan-tuan ni kita duduk dalam kuliah ni. Kalau tuan-tuan tengok tu, pahala turun macam ayak keluar dari kepala paip tuan-tuan. Allah, tak tahu nak abang tuan-tuan ni. Ustaz, 3 jam. Saya pula tak larat. Tuan-tuan bayang kalau nampak tu. Nampak dosa tuan-tuan duduk keluar tu. Ustaz, 3 jam, jangan berhenti. Kita tak nampak ni. Dia buat sorat layar. Kuliah maghrib, Persia sudah lah. Allah, sejam. Bukan nak ambil lama, sejam. Nabi dia duduk di Madinah, dia duduk di Mekah. Nabi tak pergi lagi. Semua ke Nabi. Dia tikai pula, ada yang tikai pula hak jenis samina-mina ni. Hak jenis sami'na wa ata'na, yang ni mudah. Yang masalah ni hak geng samina-mina ni. Pasal apa pula kita yang nak kena keluar? Rasulullah pasal apa tak keluar? Nabi kata, yang buat Abu Lahab, buat Abu Jahal nak cari bukan hampa, tapi aku. Nabi taklah kasar aku tu saya.
bayangkan kalau aku yang keluar dulu. Aku sampai di Madinah dalam keadaan yang selamat. Bagaimana hamba? Hamba akan dijadikan tebusan untuk aku balik mai. Silap-silap ada salah seorang daripada hamba yang akan dibunuh. Sekarang hamba keluar dulu. Kalau ditahan hamba di tengah jalan, ditanya mana Muhammad, bagi tahu dekat mereka, aku dah ada di Mekah, aku tak pergi lagi ke sana. Hamba takkan dijadikan tahanan perang. Nabi mengambil risiko. Ni yang kata pemimpin, tuan-tuan. Bila sebut kata kita ni pemimpin, pemimpin harus mengambil risiko demi keselamatan rakyat. Ini pemimpin. Sampai di sana, Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, tuan-tuan, yang duduk dengan Nabi pada waktu itu siapa dia? Saya nak tanya tuan-tuan, yang teman Nabi dalam perjalanan waktu susah dan senang, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat, tuan-tuan, yang ikhlas. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan pada malam ni, dengar saya punya perkataan ni, tanam terus, pasak terus dalam kepala. Apa dia ustaz? Dalam hidup ni, carilah sahabat yang ikhlas, bukan sahabat yang baik. Dalam hidup ni tuan-tuan, carilah sahabat yang ikhlas, bukan sahabat yang baik. Hai, sebab apa ustaz? Kalau tuan-tuan cari sahabat yang baik, belum tentu dia ikhlas. Tapi kalau tuan-tuan cari sahabat yang ikhlas, dia tentu dah baik. Faham? Cari yang ikhlas, jangan cari yang baik. Orang baik belum tentu dia ikhlas, tapi orang ikhlas sudah tentu dia baik. Nabi yang duduk dengan Nabi ni siapa dia, tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar. Dia sahabat yang ikhlas. Bila sampai di Madinah, ni dia Nabi, ramuan Nabi menyatukan di antara Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan ingat senang nak gabung dua puak ni? Ialah sama-sama Arab, tapi Arab Mekah dengan Arab Madinah beza, tuan-tuan. Kasar Arab Mekah berbanding Arab Madinah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi umrah tengok. Jangan kata Arab Melayu pun tak sama. Melayu Kedah dengan Melayu Selangor sama. Saya dengan tuan-tuan sama. Cara cakap pun tak sama. Mai utara, dia kasar sikit macam saya ni. Mulut yang kasar, hati baik. Bahasa pun kasar. Tuan-tuan pergi Kedah, tuan-tuan tengok. Orang Kedah, tuan-tuan, kalau dia mesra dengan kawan dia, bukan macam tuan-tuan. Tuan-tuan, ya Allah, lamanya tak jumpa you, rindu sangat. You apa khabar? Tuan-tuan, orang Kedah dah. Lah datang nak haram ni hidup ingat mampu dah. Tu orang Kedah, mesra lah tu. Tuan-tuan pergi Kedah, tuan-tuan terkejut dengar. Tuan-tuan pergi ke Melaka, lain pula celaka lah habau kau. Lagi lain Melaka. Mesra lah tu. Tuan-tuan pergi Kedah lah, nak haram ni hidup lagi ingat kemampu hidup dah. Tuan-tuan pergi sana nak haram pelak tu biasa. Weh pelak nak makan. Biasa tuan-tuan. Tu kira dia mesra lah tu. Tuan-tuan dengar terkejut. Orang Kedah tu, dia Kedah kampung lah. Kalau Kedah bandar ni tak macam tu. Kedah kampung ni kira dia mesra lah tu. Mesra lah ayat tu. Aku ingat kan mampu hidup lagi yang celaka pelak tu. Kasar lah, kasar. Tuan-tuan pergi Kelantan macam lain pula. Pergi Perak lagi lembut. Buat apa? Lembut tak? Lembut. Bahasa ni kadang-kadang tuan-tuan ni. Biasa. Dia menikah dengan orang Kedah. Orang Kajian ni menikah dengan orang Kedah. Dia balik kampung pak dia kata, menyorok lagi. Dia tak sorok apa bahas. Semua benda yang saya cerita betul. Menyorok tak lagi. Tak, saya tak sorok apa daripada apa. Bodoh lah dia kata. Menyorok tu maknanya hang breakfast tak lagi. Kawan duk Selangor, saya tak ada sorok apa dengan abah, saya cerita semua betul. Aku tanya menyorok bodoh oi.
Menyorok tu makna breakfast. Saya ni cerita tuan-tuan orang dengar. Ada sekawan saya. Dia duduk dekat Perak. Dia balik pergi sana. Dia menikah dengan orang sana. Dia cerita. Time pertama dia menikah. Pak dia kata, nak makan tu pergi ambil tu. Buka perayuk makan. Buka perayuk makan. Dia bodoh. Dia kata, aku bodoh. Dia kata, aku bodoh. Buka perayuk ambil luk makan. Maknanya hampir makan. Dia ni buka perayuk makan. Orang Kedah. Tu sama-sama duduk di Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengoklah di Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan sampai di Mekah, tuan-tuan cuba tengok polis haji kan menjadi haram. Haji. Kasaan. Kadang-kadang kita duduk haji. Buat begitu. Kalau membuat hajah. Ada orang Kedah seorang. Orang Kuala Nerang pergi dengan saya dulu ni umrah. Dia duduk tengah tawaf, tuan-tuan, handphone bunyi. Ringtone dia lagu Siam. Volume out. Kita duduk tengah tawaf tu, la ilaha illallah, dia duduk belakang tu. Anak dia telefon, meru ca'u, meru duduk depan Kaabah tu. Tara dia nak angkat, polis ada tepi Kaabah tu memarah, haji. Dia pun sambil angkat, dia kata ni umrah bukan haji, dia kata dekat telefon. Polis tu pun tahu ambil buat umrah, bukannya Zulhijjah. Kasar. Tuan-tuan pergi ke Madinah. Polis dia macam mana Pak Long? Haji, yallah, haji. Tunggu. Nabi nak satukan ni di antara Arab kasar dengan Arab lembut. Tuan-tuan ingat senang. 5 minit lagi, mati. Jangan dia buat muka macam nak mati tu. Nabi nak satukan di antara Arab kasar dengan Arab lembut. Ramuan dia apa dia? Ni, 4 benda. Nabi kata berjumpa, panggil salam. Belanja makan. Yang ketiga, Nabi kata hubungkan silaturahim. Yang keempat, bangun di tengah malam beribadat. Nabi kata apa satu? Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini belum lagi memeluk agama Islam. Abdullah bin Salam yang dia dengar Nabi bagi tahu ketika mana Nabi sampai di Madinah, masa tu dia belum memeluk Islam. Yang kata Abdullah bin Salam ni, dia belum lagi memeluk Islam. Beliau di antara pendeta Yahudi yang amat dihormati. Masa tu dia siapa dia? Pendeta Yahudi. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau mendengar pidato Nabi dan merenung ke wajah baginda yang suci. Melihat air muka Nabi saja, beliau sudah yakin bahawa itu bukanlah muka seorang penipu. Ini dia. Tuan-tuan, air muka ni tuan-tuan, dia tak boleh nak ditipu. Tahu air muka, air muka. Raut wajah ni tuan-tuan, dia tak boleh menipu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan ni, minta maaf saya cakap lah tuan-tuan. Kita duk tengok satu orang ni, dia duk cakap. Dia nak bagi tahu kata dia baik, tapi wajah dia penuh dengan penipuan dan kepalsuan. Saya heran umat hari ini tuan-tuan suka kepada kepalsuan daripada kebenaran. Saya nak tanya tuan-tuan, satu hari kalau tuan-tuan dapat duit palsu, tuan-tuan rasa apa? Duit palsu. Tuan-tuan pergi beli barang, orang bagi duit 50, duit 100 palsu. Tuan-tuan pergi nak simpan dekat bank, 10,000 ni tuan-tuan, duit 100 tu, 10,000 satu ikat. Tuan-tuan pergi dekat bank, sekeping pun bank tak mau terima. Pasal apa? Ini duit palsu. Tuan-tuan rasa macam mana? Marah. Tapi tuan-tuan, orang duk mai duk bagi janji palsu dan duduk bagi kepada tuan-tuan ni ilmu yang palsu. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan dilingkungi dengan manusia-manusia palsu ni. Kalau bahasa Kok Diang tempat saya dia panggil hipokrit. Mai ni duk cakap hipokrit, tuan-tuan rasa Allah. Tuan-tuan disajikan dengan kepalsuan, tuan-tuan suka. Hari ni tuan-tuan, kalau orang mai duk berlakon baik, Allah sukanya, padahal manusia tu dia bukan baik. Sebab tu saya nak bersalah, jangan duk jadilah manusia hipokrit. Tuan-tuan ni. Jadi betul. Abdullah bin Salam dia tengok Nabi bercakap, Nabi ni bukan penipu. Hari ni orang cakap tuan-tuan macam dia malaikat, tetapi hakikat sebenarnya lebih teruk daripada syaitan. Tak maaf saya sebut.
Dalam pidato itu baginda menekankan tentang hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah, dengan manusia. Kita mestilah bertegur sapa, bertanya khabar dan menyebarkan salam, iaitu mendoakan keselamatan dan memastikan bahawa kita ni tidak akan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sebarkan salam, dalam masa yang sama kita menyebarkan doa, kata pengarang kita. Orang yang berkemampuan eloklah mengadakan kenduri bagi mengeratkan lagi hubungan kemasyarakatan. Bila kita ada duit lebih, jamulah tuan-tuan. Saya pesan dah dulu kat tuan-tuan, tambah-tambahan tuan-tuan duduk di bandar ni tuan-tuan, dia ada golongan elit, dia ada golongan merahin. Tuan-tuan masuk tempat haid ni, tempat orang kaya. Tuan-tuan duduk belah-belah biasa ni tempat orang miskin. Kadang-kadang bagaimana kita nak menghilangkan border penghalang di antara marahin dengan kayangan ni tuan-tuan. Ni Nabi kata. Saya nak tanya tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan nak kawan dengan orang kayangan, tuan-tuan takut ke tak? Hui ya Allah. Nak masuk rumah dia tuan-tuan gad sampai 3 lapis. Kita sampai depan rumah dia tak ada panggil salam lah, gad keluar. Ni nak cari siapa tak? Cara dia macam mana? Buat jamuan, ajak orang pergi rumah. Tuan-tuan buang border di antara kita umat Islam. Ni Nabi ajak kita. Selain itu, menghubungkan silaturahim juga amat dituntut dalam Islam. Ia bukan sekadar kita menziarahi seseorang kerana membalas kunjungan dia. Bukan macam tu. Hari ini orang duk balas kunjungan, dia mai kita pergi balik. Nabi kita dah. Tetapi kita mencari sanak saudara yang sudah lama terputus hubungan kekeluargaan, lalu kita hubungi dan kita ikat semula kemesraan berkeluarga dengannya. Sesungguhnya orang yang menghubungkan silaturahim akan dimurahkan rezeki oleh Allah dan dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara nak panjangkan usia dan cara nak murah rezeki, Tok Syekh kita kata hubungkan silaturahim. Umur nak panjang Pak Long, hubungkan silaturahim. Rezeki nak murah tuan-tuan, hubungkan silaturahim. Hubungan dengan Allah pula dengan melakukan qiyamul lail. Ni jaga hubungan dengan Allah. Tu tadi dengan manusia. Hablum minan nas, ni hablum minallah. Merupakan rutin harian orang soleh. Waktu yang paling baik ialah waktu mana kita nak berhubung dengan Allah. Yang paling terbaik tuan-tuan, kita kalau nak berhubung dengan orang, dia akan tanya ni, waktu masa mana tu yang saya boleh call ustaz, yang ustaz pun rasa lapang, time mana ustaz? Time mana? Tuan-tuan nak berhubung dengan anak Korea tuan-tuan ni, Datuk Seri, PM ni. Tanya dia punya pegawai, waktu mana yang terbaik? Pegawai dia kata, tak ada waktu yang terbaik. Anytime dia sibuk. Oh, nak call dia waktu mana? Nak call dia senang dia, waktu dia pukul 3 pagi. Tuan-tuan nak berhubung, nak minta kapek masjid baru, tuan-tuan tunggu pukul 3 pagi. Allah ni waktu mana yang tuan-tuan terbaik nak berhubung? Sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Ustaz, sepertiga malam yang terakhir tu waktu mana? 2:30 pagi ataupun pukul 3 pagi sampai subuh. Tu sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang terbaik tuan-tuan nak berhubung dengan Allah. Orang yang dapat bangun berqiyamul lail adalah orang yang kuat imannya. Di saat orang lain sedang nyenyak tidur, beliau bangun mengabdikan diri kepada Allah dan menajak kepadanya. Suasana yang sepi itu digunakan sepenuhnya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, bulan depan kita akan baca pula hadis yang ke-23 yang akan menerangkan tentang menziarahi orang sakit. Bagaimana adab kita nak ziarah orang sakit, bagaimana akhlak yang kita nak kena jaga sewaktu kita nak ziarah orang sakit. InsyaAllah kita akan baca pada bulan hadapan biiznillah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan kalau ada salah dan silap. Macam biasalah. Sekali tuan-tuan lepas solat fardu Isya, tuan-tuan boleh dapatkan produk Top Coco dekat kereta saya di luar sana, sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secet RM22.
Dan tuan-tuan yang nak menyumbang untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah, tuan-tuan bolehlah tengok ada tabung-tabung besi dekat luar sana, dia tulis. Baru ni tuan-tuan, saya ada dapat satu panggilan. Kongsi panggilan dengan tuan-tuan 2 minit. Satu panggilan daripada sahabat saya ni, dia ni orang TNB tuan-tuan. Ada satu ibu tunggal 3 orang anak ni. Suami dia ni geng injection ni. Tuan-tuan injection, geng vaksin ni. Hak vaksin cucuk Niriyah, bukan cucuk di hospital. Dia kena jarum tuan-tuan, dia laluk kat sekat hari. Dia kena dadah. Jadi atas apa-apa ni, dia duduk tengah dalam proses penceraian. Ada 3 orang anak. Dia duduk dekat satu rumah sewa. Rumah sewa tu RM250 sebulan. Tapi dia tak bayar elektrik lama dekat RM1,000 lebih. TNB main potong. Dia dapat duit daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia tak ada kerja apa. Orang suruh pergi cuci rumah, ambil upah macam tu kan. Dia pergi nak bayar. Dengan anak dia umur 7 tahun. Dapat duit RM1,000, dia nak pergi bayar. Depan kaunter TNB tu tuan-tuan. Depan kaunter TNB tu. Dia pergi nak bayar, anak dia tarik tangan. Mak, jangan bayar semua. Kita 2 hari dah tak makan. Ni saya bercakap dalam masjid ni tuan-tuan. Hak yang dia jaga kaunter TNB, kok-kok ni teriak. Tengok lagu tu. Kawan saya kerja di TNB, dia call. Saya pun pergi hantarlah sikit bantuan. Bagi sikit baru ni tuan-tuan. Tengok daif. Lepas tu kita dah bagi sikit. Lepas tu saya tawarkan kepada dia. Anak dia yang sulung 12 tahun. Anak dia yang sulung 12 tahun. Saya tanya ni tingkatan 1 ni pergi mana? Tak tahu lagi lah ustaz. Saya kata tak apa lah kak. Kalau kak rasa nak bagi dia mengaji di tahfiz, kita ada cawangan kita, kak pergi hantar tanpa sebarang bayaran saya nak ambil. Saya akan bagi beasiswa, yayasan akan bagi beasiswa. Dia kata insya-Allah lah ustaz nak hantar. Jadi itulah program yang kita duk buat kebajikan ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang duk bagi duit, tuan-tuan doalah mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ni Allah Ta'ala jadikan sebagai ibadat insya-Allah. Tuan-tuan dah? Orang-orang macam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala duk hantar, Allah Ta'ala duk bertemu, Allah Ta'ala duk bagi berjumpa. Ni minggu depan ada satu kes lagi yang kita nak pergi settlekan. Di tuan-tuan yang nak bantu malam ni nak bagi apa-apa, tuan-tuan berbuah dalam tabung tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikan tuan-tuan di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama maaf banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.